Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu sekalian? Cikgu harap kamu sihat dan baik-baik sahaja berada di rumah. Bersama saya, Cikgu Ain, guru sejarah kamu, akan meneruskan sesi pembelajaran sejarah pada minggu ini. Kita masih lagi dalam unit 1 ya, iaitu Institusi Raja Payung Negara. Jika kamu masih ingat lagi, minggu lepas kita telah pun mempelajari unit 1. Apakah yang dimaksudkan dengan raja? Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan? Dan negeri-negeri yang mengamalkan institusi raja. Apakah contoh negeri yang mengamalkan institusi raja? Ingat lagi tak? Beri saya satu contoh negeri. Ya, yang paling mudah sekali ialah negeri Perak. Berikut adalah perubahan pada institusi raja. Institusi raja bermula pada zaman Kerajaan Melayu awal. Seterusnya, institusi raja pada zaman penjajahan British, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun, dan institusi raja selepas merdeka dan sehingga kini. Baik, saya akan menerangkan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Ketika zaman Kerajaan Melayu awal, raja dan sultan atau sultan sebagai ketua dan berkuasa mutlak. Baik, murid-murid tahu tak apa maksud berkuasa mutlak? Apa maksud berkuasa mutlak? Berkuasa mutlak ialah raja atau sultan akan menentukan dasar berkaitan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik. Seterusnya, raja atau sultan dibantu oleh para pembesar. Berikut adalah institusi raja pada zaman penjajahan British. Raja atau sultan pada zaman penjajahan British dilantik sebagai ketua negeri. Tetapi perlu diingat ya murid-murid, ketika penjajahan British, raja dan sultan sememangnya ketua negeri, tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak. Apa maksud? Dia sebagai ketua, tapi dia tidak mempunyai kuasa mutlak. Apakah yang dimaksudkan itu? Baik, maksudnya ialah raja atau sultan hanya sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat sahaja. Jadi, siapakah yang menjadi ketua pentadbiran negeri pada ketika itu? Pada fikiran kamu, siapakah yang mengambil alih tugas raja dan sultan pada zaman penjajahan British? Ya, penasihat British. Penasihat British telah dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Seterusnya, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Pada ketika ini, raja atau sultan sebagai ketua negeri tetapi masih lagi tidak mempunyai kuasa mutlak, sama seperti zaman British tadi kan? Baik, jadi ia bermakna raja atau sultan hanya sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat sahaja. Okey, so siapakah yang mempunyai kuasa mutlak ketika zaman pendudukan Jepun? Kalau raja dah tak ada kuasa mutlak, sultan dah tak ada kuasa mutlak, agak-agaknya siapa? Siapa yang menguruskan pentadbiran negara ketika ini? Ya, Gubernur Jepun. Dia mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu pada ketika zaman pendudukan Jepun. Okey, yang terakhir iaitu institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Okey, tengok yang pertama. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Yang kedua, kuasa raja atau sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Yang ketiga,
Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Yang keempat, institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Yang kelima, 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Dan yang keenam, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Seperti yang kita tengok sekarang lah. Negara kita Malaysia diketuai oleh siapa? Perdana Menteri kan? Tapi kita masih lagi ada yang di-Pertuan Agong. Okey, yang terakhir untuk unit 1 ialah institusi raja di dunia. Agak-agak negara mana dalam dunia ni yang sama macam Malaysia mengamalkan institusi raja? Tahu tak? Berapa bilangan? Berapa bilangan negara di dunia yang mengamalkan institusi raja termasuk Malaysia? Agak-agak berapa? Siapa tahu? Berapa? 43 buah negara. Okay, antara negara yang cikgu boleh senaraikan kat sini ialah Malaysia, sudah tentulah, Denmark, Maghribi, United Kingdom dan Thailand. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, bolehlah kamu melayari internet, cari negara mana yang mengamalkan institusi raja. Baiklah, murid-murid, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran untuk unit 1 mata pelajaran sejarah pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan teruskan lagi dengan unit 2. Sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu suka nak ingatkan kamu supaya menjawab soalan kuis yang saya berikan dan membuat catatan dan nota tentang apa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Baik, sampai di sini dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.